Assalamualaikum kepada semua pendengar Fiction Syasha. Terima kasih kepada admin kerana sudi siarkan kisah aku nih. Aku Zira. Ini merupakan kali pertama aku berkongsi cerita. Selama ini, aku hanya seorang pembaca setia dan pendengar cerita-cerita yang disiarkan. Hari ini, aku pula nak kongsi cerita aku. Aku berasal dari Sarawak. Masih tinggal dengan orang tuaku. Memandangkan aku baru saja menamatkan pengajianku di sebuah universiti di Selangor. Nak dijadikan satu cerita, setiap hujung minggu kami sekeluarga akan balik ke kampung untuk berjumpa opah. Memandangkan rumah kami hanya mengambil masa setengah jam untuk sampai ke rumah opah, hampir setiap minggu jugalah kami sekeluarga berserta keluarga belama aku akan berkumpul di rumah opah. Dulu opah aku tinggal dengan atuk aku. Tapi selepas atuk meninggal dunia 3 tahun yang lalu, opah tinggal seorang. Banyak kali juga kami pujuk opah untuk tinggal dengan kami. Tapi opah tetap menolak. Katanya sayang nak tinggalkan kebun-kebun tak dijaga. Namun syukurlah Mak Su tidak tinggal jauh dari opah. Jarak rumah Mak Su dengan rumah opah mungkin hanya 5 minit berjalan kaki. Maka Mak Su lah yang tiap hari akan jenguk opah. Baiklah, kita sambung kisah balik ke kampung. Kami sekeluarga berangkat dari rumah selepas subuh. Setengah jam kemudian, kami sampai di rumah opah. Selang beberapa jam, kelihatan saudara maraku yang lain sampai di halaman rumah opah. Mak Long sekeluarga, Mak Ngah dan Pak Lang sekeluarga. Semua menginap di rumah opah. Kecuali keluarga Mak Ti, tinggal di rumah Mak Su. Memandangkan keluarga Mak Ti ini besar. Mak Ti ada 7 orang anak dan nama Mak Ti ini diambil sempena nama anak sulungnya, Siti. Pada petang tu, aku dan sepupuku yang remaja ni duduk berbual di sebuah pondok belakang rumah opah. Kami rancang ingin pergi mencari buah dan sayur di kebun opah. Opah aku ada kebun buah dan kebun sayur yang dah lama opah dan arwah atau aku usahakan. Ada macam-macam jenis buah, durian, langsat, rambutan, manggis dan banyak lagi. Begitu juga dengan sayur. Ada sayur ubi, pucuk manis, sawi. Ada juga sayur dan buah yang aku tak pasti nama dia. Seperti yang dijanjikan, kami pun pergi ke kebun opah. Aku, Lisa, Adi, Fifi, PA dengan Zarul. Kami berenam ni memang rapat sejak dari kecil. Sebab usia kami tidak jauh beza. Sampai jadi kebun opah, wajah PA terus berubah. Sejak dari kecil lagi, PA ni memang ada keistimewaan untuk merasai dan melihat kehadiran benda tu. Tapi tidak secara nyata. Aku dah mula rasa cuak. PA, kau okey tak ni? Bisik aku pada PA. Aku makin rasa tak sedap hati bila kami mula melangkah ke kawasan pokok durian opah. Wajah PA serta-merta bertukar pucat dan berpeluh. Weh korang, jom balik. Aku rasa tak sedap hati ni. Tengoklah keadaan PA ni, kataku dengan harapan mereka sedar perubahan PA. Zarul menoleh ke arahku dan PA, lalu bertanya, "Kenapa PA? Kau nampak lagi benda tu?" Sambil senyum seolah-olah menyindir. "Alah PA, relaxlah. Kau ni gelabah sangat. Aku kan ada. Takkan punya dia berani kacau kau." Ketawa Adi dan Zarul bersahutan selepas mendengar ayat yang keluar dari mulut Adi. Diorang ni memang macam ni, suka cakap besar. Aku, Lisa dengan Fifi dah tarik muka masam. Ikutkan hati, nak je aku cilik-cilikan mulut diorang tu. "Ira, aku nak balik. Benda tu dah marah," bisik PA pada aku.
Bulu tengkuk aku dah mula meremang. Kemudian aku pun bawa Lisa dengan Fifi balik sekali. Hati kami sakit sangat dengar apa yang Zarul dengan Adi katakan tadi. Kami berempat pun pulang meninggalkan mereka berdua yang masih tersenyum dan ketawa. Kami pun balik dengan hati yang panas. Namun kami tak lupa untuk baca ayat-ayat pendinding yang kami tahu, dengan harapan benda tu tak ganggu kami. Alhamdulillah, kami pun selamat sampai di halaman belakang rumah Opah. Masa tu, kami nampak dengan jelas wajah Mar Opah yang sedang berdiri di pintu dapur. Selama kita orang kenal Opah, tak pernah lagi Opah tunjukkan muka marah sampai macam tu sekali. Kami hanya mampu tundukkan pandangan, tak berani nak tenung muka Opah. Aku ingat lagi sampai rumah Opah petang tu dalam pukul 5, dekat-dekat nak pukul 6. Sampai jadi rumah, kami tak banyak cakap. Mak-mak kita orang pun pelik bila tengok kita orang senyap, sebab biasanya memang jarang tak riuh bila berkumpul. Tiba-tiba Opah aku bersuara dari belakang. "Kamu semua jumpa dia kan tadi? Kenapa kacau dia? Mana Zarul dengan Adi?" Kami berempat hanya mampu berpandangan antara satu sama lain bila dengar soalan dari Opah. Tidak mampu mengeluarkan sebarang perkataan. Bila nak dekat masuk waktu maghrib, kami mula risaukan Zarul dengan Adi yang masih belum pulang dari kebun. Opah menyuruh ayah memanggil Tok Imam yang tinggal tak jauh dari rumah Opah. Sampai saja Tok Imam, Opah terus cerita apa yang berlaku. Tok Imam dengan Opah pergi ke halaman belakang rumah, diikuti dengan ayah dan Pak Su. Kami berempat hanya mampu memerhati dari dalam rumah. Aku tak dengar dengan jelas apa yang Tok Imam baca, sebab Tok Imam menghadap ke arah kebun. Ustaz tu pun cakap, "Mereka tidak berniat untuk mengganggu kau. Jangan kau cuba ganggu mereka. Pergi kau dari sini." Kemudian semua senyap seketika. Bunyi seekor unggas pun tidak kedengaran. Tak lama kemudian, aku lihat ada pergerakan dari dalam kebun. Dan syukur Alhamdulillah, Zarul dan Adi berjaya pulang. Wajah mereka kelihatan pucat dan berpeluh. Sebelum masuk ke rumah, Tok Imam menyuruh Zarul dan Adi mandi di luar dan minum air yang telah dibacakan ayat Al-Quran. Malam tu, kami berempat tidur awal. Alhamdulillah, aku, PA, Lisa dan Fifi tidak diganggu. Namun, lain kisahnya bagi Zarul dengan Adi. Mereka lebih banyak berdiam setelah pulang dari kebun. Keesokannya, Zarul dan Adi kena demam. Tapi Tok Imam kata itu hanya demam biasa. Mungkin masih terkejut dengan apa yang terjadi. Keesokan harinya, mereka beransur sembuh. Dan kami pun pakat-pakat tanya nak tahu apa yang jadi masa dekat kebun. Dengan kekuatan yang ada, perlahan mereka berdua mula menceritakan apa yang berlaku selepas kami berempat pergi. Ini masa Zarul dan Adi di kebun. "Rul, kau rasa betulkah apa yang PA bagi tahu tu? Kau dengar kan apa dia bisik dekat Ira tadi? Benda tu dah marah." Adi dah mula rasa seram sejuk sebenarnya. Sebab masa dorang ketawa, dia ada terdengar sesuatu di belakangnya. Bunyi macam orang berjalan dalam semak. Bukan kau kah yang banyak bunyi tadi? Beria cakap kau adalah. Kalau kau nak balik, baliklah. Tapi jangan masam muka pula bila kena sindir." Zarul ni memang jenis yang suka cakap besar dan menyindir. Tapi hati dia baik. Cuma kadang-kadang tak fikir dulu sebelum bercakap. Lepas mereka berjalan-jalan mencari buah, mereka ambil keputusan untuk pulang. Memandangkan cuaca tiba-tiba gelap macam nak hujan. Ketika nak melangkah keluar dari kawasan pokok durian,
Mereka dengar seperti ada orang memijak ranting. Bukan seorang tahu, bunyi macam lebih dari seorang. Masa tu, mereka dirasa seram sejuk. Langkah kaki ibarat terkunci. Tiada perkataan yang mampu dibicarakan. Hanya mampu memandang antara satu sama lain. Mereka cuba membaca surah-surah yang diketahui dalam hati. Sambil berdoa, benda tu tidak mengganggu. Setelah kaki boleh melangkah, perlahan-lahan mereka cuba meninggalkan tempat tersebut. Tapi apa yang jadi? Mereka berjalan di tempat yang sama. Yang baiknya, benda tu dah tak ikut. Tapi mereka tak boleh keluar dari kawasan tu. Setelah penat berjalan, mereka duduk di bawah pokok rambutan. Mereka cuba tenangkan diri, baca surah-surah Al-Quran, berdoa semoga menemui jalan balik. Ketika itulah mereka dengar suara Tok Imam. Akibat terlalu terkejut, tak terasa Adi melompat atas Zarul. Ketika mereka menoleh ke belakang, kelihatan seorang nenek tua bertongkat. Rambut putih panjang, jejak ke tanah. Wajah tidak kelihatan. Zarul dan Adi seolah-olah menjadi beku, kaku. Nenek tua tu suruh dorang pulang. Seperti tersedar dari mimpi, mereka bingkas bangun dan berlari sekuat hati. Masa berlari itu, mereka sempat menoleh ke arah nenek tua tu. Dan korang tahu tak dorang nampak apa? Dorang nampak nenek tu terbang ke atas pokok durian. Kami yang dengar cerita masa tu pun meremang bulu. Ini kan pula yang mengalami. Malam tu, mereka tak boleh tidur lena. Mereka dengar bunyi orang berjalan keliling rumah, seperti memijak ranting. Sedangkan tak ada satu pun pokok berdekatan rumah Opah. Patutlah esoknya sampai demam jorang tu. Opah yang mendengar kisah kami hanya berpesan, kalau masuk mana-mana kawasan yang asing, tambah lagi hutan, jaga percakapan dan tingkah laku. Dalam dunia ni, bukan kita seorang je, ada makhluk lain yang tak boleh kita nampak. Kami hanya mengangguk tanda faham. Sejak kejadian tu, kami berenam dah tak pergi kebun Opah. Dan sampai sekarang, kehadiran nenek tua tu masih menjadi persoalan. Adakah dia penjaga kebun Opah atau hanya singgah tanpa sengaja? Sampai sini saja cerita aku kali ini. Maaf ya kalau ada kurang atau tersalah penggunaan fakta dan kata-kata. Insya Allah, kalau ada sambutan, aku akan ceritakan kisah aku yang lain. Sekian.